ini kita nak masuk kepada tajuk gabungan transformasi. Yang mana dalam gabungan transformasi ni dia melibatkan 4 transformasi yang kita dah belajar. Iaitu translasi, pantulan, putaran dan pembesaran. Ada 3 benda. Okey, pembesaran saya tak payah ajar dah sebab antum dah belajar dah. Untuk translasi, pantulan dan putaran ni kita ulang balik sikit. Okey. Dalam tingkatan 2 kita belajar translasi tu adalah satu pemindahan semua titik pada suatu sata mengikut arah yang sama. Okay, dia dah bagi maklumat ni dekat dalam buku teks tingkatan 2. Dalam buku teks tingkatan 5 tak ada. Dia belajar ni waktu dalam tingkatan 2. Okay, jadi macam mana yang dikatakan translasi tu? Contoh satu translasi dia berlaku apabila kita buat satu objek. Kita buat satu objek. Okay, ini satu objek. Jadi contoh dia akan ada objek. Okay, objek A, B, C dekat situ. Ni, ini adalah objek. Yang ni adalah image dia. Yang saya pegang ni, yang saya goyang-goyang ni, ini image dia. Okey, jadi objek dengan image, dia punya bentuk dia tak berubah. Okay, bentuk dia tak berubah. Ini translasi. Jadi dia bergerak, macam mana dia bergerak tu, kita tengok. Yang dia katakan objek tu bergerak, image tu objek tu bergerak, dia kita tengok pada setiap titik dia ni, dia akan bergerak ada arah dia. Okay, dari sini dia akan bergerak dari 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya okay, dia bergerak dia bergerak ikut paksi Y. Okey, yang ni paksi Y. Yang menegak tu paksi Y tu 3 kali. Dan dia bergerak selari dengan paksi X 5 kali. 6 kali. Dia bergerak macam tu. Okay, jadi 3, 6 ni dalam translasi dia ada nama dia vektor translasi. Vektor translasi tu dia macam pergerakan suatu objek tu berapa kali. Contoh kan, kalau objek dengan image ni, dia bergerak paksi Y 3 kali, paksi X dia bergerak selari dengan paksi Y 3 kali, dia bergerak selari dengan paksi X 6 kali. Maksud dia, vektor translasi dia akan tulis macam ni. X atas, Y bawah. Jadi kalau untuk situasi yang saya lukis ni, dia adalah 6, 3. Positif 6, negatif 3. Sebab apa? Sebab dia ada negatif positif. Jadi dalam kita tengok bila dicerita dalam vektor translasi ni, dia ada positif negatif dia. Okey. Dekat sini dalam buku teks tingkatan 5 pun dia ada tulis. Yang dia bagi dekat sini, ini adalah vektor translasi. Yang mana dekat vektor ni, X dia positif 4, Y dia negatif 3. Kenapa dia ada negatif? Sebab, okey, bila dia bergerak ikut pada paksi X, okey, melintang ni, garisan melintang pada paksi X, jika dia bergerak ke kanan, okey, bila dia bergerak ke kanan, ini paksi X. Bila dia bergerak ke kanan, nilai X dia adalah positif. Nilai X dia adalah positif. Bila dia bergerak ke kiri, nilai X dia negatif. Macam tu. Okay, itu jadi vektor untuk nilai X kita sama ada positif atau negatif. Jadi bila positif, dia akan bergerak ke kanan. Okey, macam dekat sini. Okey, macam dekat sini, nilai X dia 6. Positif 6. Jadi dia akan bergerak sebanyak 6 kali ke kanan. Macam tu. Lepas tu nak tengok paksi Y pula. Paksi Y, paksi yang menegak ni. Okey, paksi Y, dia paksi yang menegak. Okey, paksi Y. Jadi paksi Y, kalau dia bergerak ke atas, paksi Y kalau dia bergerak ke atas,
nilai Y dia adalah positif. Manakala kalau dia bergerak Y dia negatif, kita kena gerakkan dia ke bawah. Ataupun bila kita gerakkan objek tu, satu objek tu ke bawah, ke paksi Y, selari dengan paksi Y ke bawah, nilai Y dia akan jadi negatif. Macam tu. Okey, contoh. Satu segitiga. Itu tadi kan, satu segitiga. Ini objek. Ini adalah objek ABC. Segitiga ABC objek. Kemudian, okey, kemudian kalau lepas tu dia bagi satu image. Image dia agak-agak duduk macam ni, duduk kat sini lah. Okey, ini A1, B1, C1. Ini adalah image. Okey, ini image dia. Jadi, objek ABC dengan image A1, B1, C1. Kita nak tentukan apa vektor skalar dia. Okey, jadi kita tengoklah. Kita tengok kepada setiap titik dia. Titik yang dia bagi. Contoh titik A, mesti kita kena tengok titik A dengan A1. Sebab kita tengok yang serupa kan, yang kita dah belajar. Yang sebelum ni serupa. Maksud dia contoh kalau titik A mesti dengan titik A. So titik A dekat titik A nak buat macam mana? Dia akan bergerak sama ada dari 1, 2, 3. Okey, sini 1, 2, 3. Okey, macam tu. So kita tengok objek titik A pada objek dengan titik A pada image, dia bergerak berapa kali ikut paksi Y. Pada paksi Y, maksudnya dia keadaan menegak dia bergerak berapa kali? 3 kali. Maksud dia bila dia bergerak ke bawah sebanyak 3 kali, nilai Y dia adalah negatif. Negatif 3. Okay, kalau kemudian nilai X pula. Nilai X dia kita tengok dia bergerak secara melintang ataupun menatar macam ni. Dia bergerak ke mana? Ke kanan. Dia bergerak ke kanan. Bila ke kanan maksud dia nilai X dia positif. Positif berapa? Kita tengok dia bergerak berapa kali? 3 kali. Jadi kita dapatlah. Kita tengok satu titik pun cukup dah. Jadi kita dapatlah dia punya vektor skalar dia ialah 3, negatif 3. Macam tu. 3, negatif 3. Okey. Itu kalau dia bagi objek, dia bagi image. Kalau dia suruh kita lukis. Okey, kalau dia suruh kita lukis. Dia bagi satu objek. Contoh kan. Dia bagi satu objek. Okey, dia suruh kita lukis dengan vektor skalar dia ialah vektor translasi. Vektor translasi dia ialah negatif 4, positif 2. Maksud dia X negatif 4, Y positif 2. Okay, jadi kita tengoklah ambil satu titik. Jadi bila dia suruh lukis image, kita tengok kita kena ambil setiap satu titik. Kita gerakkan setiap titik ni ikut vektor translasi yang dia bagi. Contoh, titik A. Titik A dia bergerak sebanyak berapa kali? Kalau kita tengok paksi X dia dulu. Paksi X dia negatif 4. Negatif 4 maksud dia bergerak berapa kali? Ke mana? Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Ke kiri sebanyak 4 kali. Negatif 4. Jadi bila dia bergerak ke kiri sebanyak 4 kali, so kita gerakkanlah. Okey. Jadi titik A ni kita gerakkan 1, 2, 3, 4. Okey, titik A duduk tang ni. Kemudian kita tengok pula dia punya nilai Y. Nilai Y dia positif 2. Positif 2 maksud dia bergerak ke mana? Atas atau bawah?
Atas. Atas. Dia bergerak ke atas sebanyak 2 kali. So 1, 2. So titik A dia kat sini lah. Macam tu. Jadi kita buat benda yang sama dekat semua titik. Jadi titik B, titik C dan titik D. Bila dah dapat semua titik, baru kita lukis, kita akan dapat dia punya. Tengok. Jadi bila kita dah dapat semua titik, so objek dia akan jadi macam tu lah. Jadi dia bentuk dia sama, kedudukan titik dia akan sama, cuma dia punya tempat dia mungkin ke lain sikit. Macam tu. Tempat dia akan bergerak, macam tu. Jadi itu adalah translasi. Translasi. Ini adalah translasi. Seterusnya, okey, dalam buku teks dia cerita apa lagi? Okey, pantulan. Pantulan ni macam kita kena pantulan ni macam cermin. Maksud dia dia memantul. Apa yang pantul objek, dia pantulkan suatu objek tu. Okey. Kita tengok. Dalam pantulan, dia ada paksi X, dia ada paksi Y. Macam tadi, translasi pun ada paksi X, ada paksi Y. Pantulan pun ada paksi X. Maksud dia, kita jadikan dia cermin, paksi X ni sebagai cermin ataupun paksi Y tu sebagai cermin. Contoh, ada suatu objek. Apa-apa objek lah. Contoh macam ni, objek. Dan dia kata pantulan, dia akan tulis pantulan pada Y sama dengan berapa atau X sama dengan berapa. Sebab dia macam satu garis lurus. Y, contoh kalau kata Y sama dengan 4. Okay. Bila dia kata Y sama dengan 4, maksud dia pantulan pada paksi Y yang nilai dia 4. Okay, kita tengok. Dekat mana paksi Y yang nilai dia 4? Okay, kat sini. Jadi kita cuba gerak ke objek. Okay. Contohlah objek dia tak duduk atas ni, dia duduk atas ni. Okay, jadi bila dia kata Y sama dengan 4, kita kena buat satu garis lurus pada paksi Y ni dekat nilai 4 dia. Macam tu. Okey. So kita dapatlah Y sama dengan 4. Jadi kalau kita tengok Y sama dengan 4. So kita akan tulis macam ni lah. Tengok. Dekat sini, kalau antum nampak, dia tulis dekat sini F, line FG, Y sama dengan 4. Macam tu. Tu maksud dia. Paksi Y yang nilai dia 4, yang ni. Okey. Jadi, bila dia kata pantulan, maksud dia kita jadikan nilai Y sama dengan 4 ni, Y sama dengan 4 ni adalah cermin. Kalau kita beri terang sikit. Beri nampak sikit. Jadi Y sama dengan 4 ni adalah cermin dia. So bila dia kata pantul, kita nak pantulkan dia. Kita nak lukis dia. Jadi image dia akan terbentuk macam mana pantulan. Dia akan jadi terbalik. Macam mana kita terbalik tu, kita tengok. Image dia akan jadi terbalik. Macam tu. Jadi nak tentukan dia punya image, kita tengoklah dia punya jarak antara objek dengan cermin ni. Jarak antara objek dengan cermin. Contoh kan, titik E ni ke cermin ni, kita nampak dia selang 3 kotak. Jadi, dekat image pun kena selang 3 kotak. Jadi dekat image pun dia akan selang 3 kotak juga. Nampak tak? Macam tu, itu adalah pantulan. Itu adalah pantulan pada paksi Y sama dengan 4. Macam tu. Okay. Jadi semua titik kita akan buat macam tu lah. Kalau dia suruh lukis pun, kita tengok dia punya jarak antara titik ataupun bucu objek tu, titik objek tu dengan cermin ni ataupun dia punya nilai paksi Y dia. Macam tu.
Okey. Seterusnya kalau dia bagi nilai X. X sama dengan 3. Ataupun X sama dengan 9. X sama dengan 9. X sama dengan 9. Bila dia kata X sama dengan 9, makna dia kita kena tengok pada paksi X yang nilai dia 9. Okey, jadi kita lukis satu garis pada nilai X pada paksi X yang nilai pada senggat yang ke-9. Macam ni. So, jadi yang ni 9 kan. So, kita akan buat macam tu. Okey. So, kita dapatlah satu garis lurus pada paksi X di senggat 9. Macam tu. So, kita dapatlah yang ni. So, boleh nampak tak dekat sini? G, line X sama dengan 9. Tu maksud dia. X sama dengan 9, maksud dia kita kena tengok pada paksi X. Kita tengok senggat berapa. 8, 9, 10. Kita tengok macam tu lah. Kalau X sama dengan 9, kita tengok pada paksi X yang senggat dia 9. Okey, jadi bila image, macam mana nak tentukan image dia? Okey, image dia. Okay, so image bagi bila dia bergerak, maksudnya dia akan pantulkan ke kanan lah. Dia akan pantulkan ke kanan. Macam tu. So bila dia objek dia, image dia akan jadi macam ni. Kita tengok. Okay. Kita sentuh objek. Lepas tu kita sentuh garis. Dia dapat macam tu. Jadi kita dapatlah dia punya image bagi pantulan objek yang dipantulkan pada paksi X sama dengan 9. Pada nilai X sama dengan 9. Macam tu. Okey, boleh? Boleh faham kan? Pantulan tu macam mana? Kalau dia suruh lukis, macam tu lah. Kita tentukan, kita tengok dia punya jarak antara titik dengan dia punya cermin dia ataupun dengan garis lurus dia ni. Lepas tu kita tengok jarak dia berapa. So kita kena lukis jarak yang sama, baru kita bentukkan dia punya image. Okey, macam tu. Kalau dia bagi, dia suruh kita cari dekat mana dia punya garis pantulan dia. Okey, dia akan bagi satu objek, satu image contoh kan. Mana image dia ni? Okey, dia bagi macam tu. Dia bagi satu objek, dia bagi satu image. Cuba tentukan apa nilai paksi pantulan dia. Macam mana nak cari? Macam tadi lah, macam yang saya sebut awal-awal, sebut tadi tu, kita kena tengok jarak. Contoh jarak antara image dengan objek. Contoh image dengan objek dia, jarak dia berapa? Telang berapa kotak ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kotak. Okey, 8 kotak kita bahagi 2 lah. Sebab pantulan. Pantulan, jarak antara titik dengan cermin dia adalah sama. Sama. Jarak dia akan jadi sama. So, kalau 8 daripada objek kepada image. Okey, daripada objek kepada image, jarak dia 8. So, kita bahagi 2. Jadi, 4. Kita kira kalau daripada objek ni 4. 1, 2, 3, 4. So, kat sinilah dia punya paksi pantulan dia. Macam tu. So, berapa ni? Jadi, Y dia sama dengan berapa? 0. Y sama dengan 0. Macam tu. Kalau X pun, kalau dia terbalik ke bawah pun macam tu juga. X sama dengan berapa? Y sama dengan berapa? Macam tu. Okey. Seterusnya, kita tengok kepada putaran. Putaran ni dia complicated sikit sebab dia ada banyak benda yang kita nak kena ambil tahu. Yang pertama, putaran dia ada 2. Mana dia buku teks? Putaran dia ada 2. Arah lawan jam ataupun
counter clockwise ataupun clockwise. Maksudnya ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Dia ada dua. Lepas tu, yang ni yang pertama. Yang kedua, dia punya darjah putaran dia. Darjah putaran dia. Sama ada 90 darjah ataupun 180 darjah. Kadang-kadang ada yang sampai 270 darjah. Tapi jarang lah. 270 darjah ni soalan jarang sebut. Dia sama ada 190 ataupun 180. Kemudian kita kena tengok pusat putaran. Dia ada 3 benda. Pusat putaran sama ada dia guna koordinat X, Y. Pusat putaran X, Y. 3 benda ni kita kena ambil tahu. Okey. Jadi, dalam putaran. Okay, so putaran ni, kita tengok satu objek bila dia diputarkan, contoh kan. Satu objek dia diputarkan pada asalan. Contoh ni adalah titik asalan. Dia putar pada titik asalan. Asalan tu maksud dia kosong-kosong. Paksi titik asalan maksud dia kosong-kosong ni. Titik D ni. Boleh nampak kan titik D ni? Okey. Bila dia kata putaran, contoh kan soalan dia bagi putaran ikut arah jam, putaran 90 darjah ikut arah jam pada asalan. Soalan dia macam tu. Jadi kita kena tentukan kat mana image dia. Kat mana image putaran ni. Image objek putaran ni. So, pertama sekali kita kena buat. Apa yang kita kena buat? Kita kena buat satu garis. Contohnya kita gariskan daripada titik B ke asalan ataupun titik D ni. Lepas tu kita ambil jangka lukis ke. Jangka lukis dengan protektor. Okay, jangka lukis dengan protektor. Okay, so jadi kita akan lukis. Okay, kita akan lukis dia punya satu. Kita ambil protektor, kita ukur 90 darjah. 90 darjah. Contoh kan. Okay, dekat sini kita tukar 90 darjah. Dia kata ikut arah jam. So, clockwise. Kalau siapa ada datang apa benda ni? Software ni boleh try guna. Nanti saya bagi apa benda nama software ni. Boleh download free je. Bila kita ukur sepatutnya dia akan jadi macam ni. 90 darjah. So dia akan jadi satu garis lurus. Dia akan membentuk 90 darjah kat sini lah. Sepatutnya sudut 90 darjah ni dekat sini. Oh bukan kat situ. Dia 90 darjah dia dekat kat situ. Okey. So, bila kita dapat sudut dia 90 darjah, so kita beri tanda lah. Okey, maknanya dia sudut titik B ni, pusat B ni, dia akan duduk dekat sini. Macam tu. Lepas tu kita tanda lah. Kita akan buat benda yang sama dekat semua titik. Nak tahu dia punya jarak dia, kita ambil jangka lukis. Kita tandakan daripada pusat ni ke titik ni. Lepas tu kita buat dia punya bulatan. Baru kita tahu dia punya jarak antara B titik dengan pusat bulatan. Titik dengan pusat putaran. Okay, so kita dapatlah dia punya jarak. Okay, macam tu juga untuk semua titik yang ada dekat objek. Contoh C. Titik C. Daripada titik C ke titik D, kita buat macam tu. So kita tahulah sudut dia dekat mana. Jadi 90 darjah dia dekat mana? So kita tanda lah. Mana 90 darjah dia? Ni. Nampak. Dia duduk kat sini. Dia duduk dekat garis. Tak nampak ni. Ni nampak tak tu titik C dia. Ni titik C dia. C dia dekat sini. Jadi kita dapatlah dia punya hilang. Hilang. Kita dapatlah dia punya titik C. Lepas tu titik A pun kita buat benda yang sama. Kita gariskan, tandakan daripada titik A ke pusat putaran
titik A ke pusat putaran. Kita ukur 90 darjah. Daripada titik A ke pusat putaran, kita ukur 90 darjah ikut arah jam. Ikut arah jam tu maksud dia bergerak dari sini ke sini. Macam tu. So kita akan dapatlah dia punya image. Ni image dia. Jadi kita boleh lukis dia punya bentuk image dia. Macam tu. Dapatlah dia punya image putaran. Jadi kena buat macam tu lah. Ambil protektor, ambil jangka lukis, gariskan dulu daripada titik objek ke pusat putaran. Lepas tu garis, dah garis, kita ukur dia punya darjah dia, darjah putaran dia sama ada 90 darjah ataupun 180 darjah. Lepas tu kita ambil jangka lukis, kita lukiskan kat mana dia punya jarak dia. So kita ambil lah contoh kan. Titik C dengan pusat putaran. So ikut jangka lukis. Tahu kan jangka lukis tu macam mana kan? Buka jangka lukis tu, jarum dia duduk dekat pusat putaran, pensel dia duduk dekat titik objek. Jadi kita dah ada dia punya sudut. So kita gariskan sudut dia saja. Lepas tu kita lukis dia punya laluan putaran dia tu. So dapatlah dia punya pusat dekat mana dia punya titik image dia. Macam tu.